Salam sejahtera kelas. Pada hari ini kita akan belajar mengenai topik 1, yaitu Akta dan Peraturan Penubuhan Taska. Sebelum kita pergi kepada topik mengenai Akta dan Peraturan Penubuhan, kita perlu tahu mengenai apa yang dimaksudkan secara umum berkenaan istilah undang-undang, yaitu takrif dan kefahaman. Jadi seperti yang kita tahu, setiap takrif dan kefahaman istilah undang-undang ini ada maksud, huraian, tafsiran tertentu yang mesti dirujuk secara tepat, dihafal dan difahami. Jadi di sini kelas terdapat 3 darjat, yaitu akta, enactment, dan ordinance. Seperti kita tahu, akta adalah ungkapan asing yang dari perkataan act yang bermaksud akta, yaitu berarti sebarang undang-undang yang digubal, dipindah dan dibahas sebagai undang-undang yang digunakan pakai di negara Malaysia yang dibuat oleh Dewan Rakyat Parlimen. Enactment seperti yang kita tahu bermaksud sebarang undang-undang yang digubal, dipindah dan dibahas di dalam Dewan Undangan Negeri DUN pada negeri-negeri Semenanjung serta Sabah selepas kemerdekaan yang dibuat oleh masing-masing negeri. Dan yang terakhir adalah ordinance, yaitu bermaksud sebarang undang-undang yang digubal, dipindah dan dibahas yang dibuat oleh Dewan Undangan Negeri DUN Sarawak serta Sabah pada sebelum kemerdekaan. Terdapat 4 tujuan Akta dan Peraturan Penubuhan Taska, yaitu pertama adalah untuk menyeragamkan tata cara mendidik dan mengasuh kanak-kanak mengikut peraturan yang betul. Kedua, memberi kepentingan kepada ibu bapa yang menghantar kanak-kanak ke Taska supaya mereka mendapat penjagaan yang betul. Ketiga, pengusaha juga dapat meningkatkan kualiti perkhidmatan menerusi peraturan-peraturan yang dinyatakan dalam akta. Dan seterusnya, penekanan ke arah meningkatkan profesionalisme guru-guru dalam pendidikan awal kanak-kanak. Seperti yang kita tahu kelas, perkhidmatan pendidikan awal kanak-kanak memerlukan pengurusan dan pentadbiran yang berkualiti. Jadi di sini terdapat 2 kategori program pendidikan awal kanak-kanak, yaitu pertama Taska ataupun nursery, dan kedua adalah tadika kindergarten atau prasekolah. Jadi hari ini topik kita bahas mengenai Taska. Baiklah kelas, apa yang dimaksudkan dengan Taska? Taska adalah singkatan kata dari Taman Asuhan Kanak-kanak. Jadi Taska ini boleh didefinisikan sebagai mana-mana premis yang menerima masuk kanak-kanak melebihi 4 orang yang berumur 4 tahun ke bawah selain dari seisi rumah dengan menerima upah. Jadi penubuhan Taska ini perlu didaftarkan dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat, yaitu JKM. Manakala tadika pula adalah singkatan daripada Taman Didikan Kanak-kanak. Jadi tadika ini boleh didefinisikan sebagai mana-mana premis yang menerima masuk lebih daripada 4 orang kanak-kanak yang berumur 5 hingga 6 tahun sahaja untuk tujuan menerima pendidikan dengan upah. Jadi penubuhan Taska ini pula dia perlu didaftarkan dengan Jabatan Pelajaran Negeri, yaitu JPN. Di kelas kita dapat melihat bahwa program Taska dan Tadika ini masing-masing tertakluk kepada akta mereka yang tersendiri, di mana program Taska tertakluk kepada Akta Taman Asuhan Kanak-kanak tahun 1984 yang dikenali sebagai Akta 308 di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, yang bermaksud di sini program ini haruslah didaftarkan di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat. Manakala program Tadika pula tertakluk kepada Akta Pendidikan 1996, yaitu Akta 550, di mana program ini perlulah didaftarkan di bawah Jabatan Pendidikan Negeri ataupun JPN. Baiklah kelas, secara umumnya Akta Taman Asuhan Kanak-kanak tahun 1984 atau lebih dikenali sebagai Akta 308 ini digubal adalah untuk mengadakan peruntukan bagi pendaftaran, pengawalan dan pemeriksaan Taman Asuhan Kanak-kanak dan bagi maksud yang berkaitan dengannya, yaitu
memastikan setiap taska yang ditubuhkan berdaftar, mengadakan pemeriksaan dan pengawalan, menentukan kebajikan, kesejahteraan, keselamatan, dan perkembangan menyeluruh kanak-kanak adalah diutamakan dalam akta ini. Jadi itu adalah secara ringkas mengapa Akta Taman Asuhan Kanak-kanak 1984 ini ataupun Akta 308 ini digubal. Untuk pengetahuan kamu kelas, terdapat sekurang-kurangnya 7 section yang terlibat di dalam akta ini. Antaranya ialah section 3/1, di mana section ini berkaitan dengan pengecualian yang dibagikan kepada 4 kategori, yaitu akta ini tidak terpakai kepada mana-mana hospital kerajaan atau hospital persendirian yang dilesin di bawah Akta Kemudahan dan Perkhidmatan Jagaan Kesehatan Swasta 1998, mana-mana institusi yang dikecualikan dari peruntukan akta ini oleh Ketua Pengarah, mana-mana tadika atau sekolah asuhan yang didaftarkan di bawah Akta Pendidikan 1996, dan mana-mana taman asuhan kanak-kanak atau mana-mana rumah kanak-kanak yang ditubuhkan atau dikelola oleh kerajaan persekutuan atau suatu kerajaan negeri. Jadi kenapa dia dikecualikan? Karena masing-masing keempat pengecualian ini tertakluk kepada akta dan peraturan masing-masing. Seterusnya kelas ialah section 4, di mana section ini termasuk dalam bahagian 2 pendaftaran taska, yang bermaksud tiap-tiap taman asuhan kanak-kanak hendaklah didaftarkan di bawah akta ini. Jadi kita harus ingat bahwa pendaftaran taska itu haruslah didaftarkan di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat, dan yang meluluskan adalah Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat. Section yang seterusnya ialah section 5, di mana section ini menerangkan mengenai kategori taman asuhan kanak-kanak. Jadi terdapat 4 kategori taska. Yang pertama adalah taman asuhan kanak-kanak di rumah, yaitu satu taman asuhan kanak-kanak yang menerima masuk kurang daripada 10 orang kanak-kanak dalam rumah orang yang didaftarkan di bawah section 7, yaitu section pendaftaran. Oke, kategori yang kedua adalah taman asuhan kanak-kanak di tempat kerja, di mana taman asuhan ini menerima masuk seramai 10 orang atau lebih kanak-kanak. Kategori yang ketiga ialah taman asuhan kanak-kanak community, di mana taman asuhan kanak-kanak ini menerima masuk 10 orang atau lebih kanak-kanak di satu kawasan tertentu dan yang menerima bantuan daripada kerajaan persekutuan atau satu kerajaan negeri. Dan seterusnya adalah taman asuhan kanak-kanak di institusi, yaitu taman asuhan kanak-kanak selain daripada taman asuhan kanak-kanak di bawah perenggan A, B, dan C yang menerima masuk 10 orang atau lebih kanak-kanak. Section 6 menerangkan mengenai larangan ke atas taman asuhan kanak-kanak yang tidak berdaftar. Jadi section ini mempunyai kurungan 1 dan kurungan 2. Oke, bagi section 6/1 yang menjelaskan bahawa seorang itu tidak boleh menjalankan atau mengambil bahagian dalam pengurusan satu taman asuhan kanak-kanak yang tidak didaftarkan di bawah peruntukan akta ini. Bermaksud, kalau taska itu tidak didaftarkan, maka tidak ada siapapun yang boleh mengurus taska tersebut. Section 6/2 pula adalah menjelaskan mengenai mereka yang melanggar section 6/1, dirang boleh disabitkan ataupun dikenakan denda tidak melebihi 10.000 atau dipenjarakan selama tempo tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya, dan bagi kesalahan kali kedua atau berikutnya denda tidak melebihi Rm20.000 atau dipenjarakan dalam tempo tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya. Jadi semakin banyak kali kesalahan dilakukan, semakin bertambah jugalah denda yang harus dibayar dan tempo dipenjarakan. Section yang seterusnya adalah section 7, di mana section ini berkaitan dengan pendaftaran. Jadi jikalau kamu nanti ingin membuka ataupun mendaftarkan atau menubuhkan taska, jadi kamu perlulah membuat permohonan bagi pendaftaran kamu berhubung dengan taska itu melalui Ketua Pengarah dalam borang yang telah ditetapkan nanti.
Jadi ini borang kamu boleh dapatkan di Jabatan Kebajikan Masyarakat. Jadi kamu punya TASKA itu boleh didaftarkan ataupun tidak boleh didaftarkan. Kamu punya permohonan itu berdasarkan kepada budi bicara ketua pengarah. Jadi di sini ketua pengarah itu dia ada hak untuk mendaftarkan ataupun tidak mendaftarkan kamu punya permohonan. Jadi ini mesti ada sebab lah tertakluk kepada peraturan dan syarat yang telah ditetapkan. Jika kamu telah menepati terma dan syarat yang ditetapkan, maka ketua pengarah boleh meluluskan kamu punya permohonan. Section yang seterusnya adalah Section 8, di mana Section 8 ini menerangkan mengenai terma dan syarat yang hendak dikenakan. Jadi disinilah ketua pengarah tu boleh mendaftarkan mana-mana taman asuhan kanak-kanak tertakluk kepada syarat-syarat berikut, yaitu dengan menghadkan bilangan kanak-kanak yang diterima dalam mana-mana taman asuhan kanak-kanak pada satu-satu masa. Jadi dia bergantung kepada kategori TASKA tersebut. Kalau TASKA di rumah, bilangan kanak-kanak yang boleh diterima haruslah kurang daripada 10 orang. Kemudian yang kedua, dengan menjamin bahwa pemohon itu yang kamu nih ataupun orang-orang lain yang diambil bekerja di TASKA itu mestilah seorang yang layak, sama ada disebutkan dia berumur ataupun dia ada pengalaman ataupun dia ada kelulusan itu, yaitu mengambil bagian dalam pengurusan TASKA. Dia ada pengalaman, dia ada kelulusan. Nah, itu adalah salah satu aspek penting supaya ketua pengarah itu dapat mendaftarkan kamu punya TASKA. Nama yang seterusnya adalah seperti yang sudah Miss jelaskan tadi, dengan menjamin bahwa taman asuhan kanak-kanak itu hendaklah mengadakan kaki tangan yang cukup dari segi bilangan maupun kelayakan atau pengalaman orang yang diambil bekerja atau mengambil bagian dalam perjalanan dia. Dan seterusnya dengan menjamin bahwa taman asuhan kanak-kanak itu hendaklah dilengkapkan dan diselenggarakan dengan secukupnya dan sesuainya. Maksudnya sesuai dengan bilangan kanak-kanak dan keluasan TASKA tersebut. Jadi syarat yang terakhir perlu kamu ikuti adalah dengan menjamin bahwa kalau ada kanak-kanak yang kena terima di TASKA itu kan dan tinggal di sana selama lebih daripada satu jangkaan masa terus-menerus ataupun lebih 4 jam dalam satu hari, maka kamu perlu sediakan peraturan yang cukup, lepas tu makanan yang sesuai, kemudian ada masa rehat diorang, ada masa kanak-kanak itu bermain, supaya semuanya seimbang. Terma dan syarat yang seterusnya adalah kamu perlu mematuhi apa-apa kehendak yang berkaitan dengan struktur, pencegahan api, kesehatan, kebersihan dan keselamatan dalam TASKA yang kamu mau daftarkan itu. Seterusnya apa-apa syarat lain yang difikirkan patut dan sesuai oleh ketua pengarah yang perlu kamu ikuti terma dan syarat dia. Jadi section yang terakhir dalam akta ini adalah section 12, di mana section ini terletak pada bahagian 3, yaitu pembatalan pendaftaran. Jadi bagaimana kamu punya TASKA itu boleh terbatal pendaftaran dia. Ketua pengarah boleh membatalkan pendaftaran yang dibuat di bawah section 7, yaitu section pendaftaran, jika kamu didapati melanggar apa-apa syarat ataupun tidak patuh pada syarat yang telah dikenakan dengan apa-apa pendaftaran yang telah dibuat di akta ini. Seterusnya, kalau ada apa-apa kegagalan yang kamu bagi tahu tentang penubuhan kamu mengenai hal keadaan subsection 11 itu, jika kamu gagal mendaftarkan balik kamu punya pendaftaran, sebab pendaftaran tu dia punya tempoh laku sah hanya selama 12 bulan sahaja. Seterusnya, sebuah TASKA itu boleh terbatal pendaftaran dia jika orang yang pergi mendaftar tu TASKA tu disabitkan oleh sebarang kesalahan di bawah akta ini, ataupun apa-apa saja kesalahan yang melibatkan keburukan akhlak. Contoh yang paling teruk adalah apabila TASKA tersebut ada kes di mana kanak-kanak yang dihantar di sana didera ataupun meninggal dunia disebabkan penjagaan yang tidak
baik. Yang terakhir sekali adalah sesebuah taska itu boleh terbatal pendaftaran dia jika didapati bahwa taska itu tidak lagi wujud ataupun orang yang mendaftar taska tersebut berhenti menjalankan taman asuhan dia. Jadi kelas, demikianlah penjelasan mengenai topik kita pada hari ini. Jadi sebagai kamu punya latihan, kamu diminta untuk membuat peta minda 3 darjat, akta eknomen ordimnen, kategori taman asuhan ada 4 kan, dengan informasi taska dan juga tadi ke akta-akta. Untuk taska dulu kamu buat. Baiklah kelas, sekian topik kita untuk hari ini. Jumpa pada topik akan datang. Terima kasih.